Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu amanat yang akan disampaikan oleh Yang Hormat Datuk Mustafa Kamal bin Baharudin, Ketua Pengarah Pertanian. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara pencara majlis. Yang hormat Datuk Sabtu bin Selamat, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Ahmad Zakaria bin Muhammad Siddiq, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Operasi. Datuk-datuk, tuan-tuan, pengarah bahagian, pengarah pertanian negeri atau wakil. Yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini syukur, dan saya juga bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama berkumpul di Perhimpunan Jabatan Pertanian kali pertama pada tahun ini, tahun 2014. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya kita masih diberi kesempatan untuk melangkah ke tahun baru 2014. Saya berharap kita terus meningkatkan azam dan komitmen untuk bersama-sama mempergiatkan usaha mencapai sasaran pembangunan sektor tanaman makanan. Saya rasa ada banyak kelainan pagi ini, terutama sekali dari segi ikrar. Saya pada mulanya agak ikrar biasalah perintah awal. Ini ikrar pasal perkara ini terjadi. Dan kalau terkati ada banyak sebut terlepas berkhidmat dengan isu yang ambil jangkau. Mungkinlah kebetulan pada tahun ini ramai yang akan bersara ya. Mungkin itu secara kebetulan kita sebut juga ya. Tapi memanglah kita tanggungjawab. Kalau kita imbas kembali pada tahun lepas, ada satu insiden di mana waktu mesyuarat kabinet, mesyuarat belum selesai, perkara yang dibincangkan itu dah sampai ke pengetahuan umum. Memandangkan saluran media sekarang ini amat canggih sekali ya, melalui Facebook dan sebagainya. 1 jam ataupun 2 jam sebelum mesyuarat selesai, benda yang dibincang tu dah disebar. Jadi mungkin itu juga salah satu sebab mengapa kita perlu membaca balik ikrar tu dan betul-betul teliti ya, dengan apa yang kita sampaikan. Ini yang kita baca tadi, ia maksimumnya boleh dipenjara seumur hidup ya. Walaupun kita rasa agak keras, tapi itulah seriusnya perkara ini. Dan mungkin pada tahun ini kita mulakan dengan niat diri kita sendiri supaya kita lebih serius dari segi rahsia-rahsia kerjaan. Dan jabatan, walaupun kita jabatan pertanian yang melibatkan diri dalam segi tanaman dan sebagainya, banyak juga rahsia yang kita ada, maklumat-maklumat kerjaan yang terperingkat yang kita kendalikan. Dan ini kita kena ingat balik tanggungjawab kita untuk tidak membocorkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi kita mulakan tahun 2014 ini dengan menerima pujian daripada YB Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Pertanian dan Industri Petani, dalam pencapaian positif Jabatan Pertanian mengenal pasti 110,000 hektar tanah terbiar seluruh negara pada tahun 2013 ya. Ini telah disampaikan waktu amanat Menteri, dan perkara pertama yang disebut adalah pengenaan tanah terbiar. Walaupun kita telah kenal pasti, tapi tanggungjawab yang lebih besar adalah untuk kita membangunkan tanah-tanah ini pada tahun ini. Dan untuk membangunkan tanah-tanah ini bukanlah tanggungjawab kita seorang, yang akan dibuat bersama oleh agensi dan jabatan-jabatan lain di bawah kementerian kita. Tapi tugas ini masih belum selesai, dan saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua yang terlibat, termasuk Jabatan Pertanian Negeri, sebab ia satu usaha yang kita telah janji untuk kita laksanakan dan alhamdulillah dapat kita laksanakan. Ini telah masuk ke fasa kedua di mana kita akan mengenal pasti tuan punya tanah-tanah ini, dan kemudiannya dengan maklumat-maklumat yang ada, tuan punya tanah, kesesuaian tanah, di mana ianya berada, kita akan agih-agihkan maklumat ini kepada agensi dan jabatan yang memerlukan tanah-tanah ini untuk dibangunkan.
peringkat kedua ni lebih mencabar, dan saya harap kita dapat juga melaksanakan apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Ini agak penting ya. Walaupun menteri tak sebut, tapi saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam penyediaan portal Jabatan Pertanian, yang mana kita telah 4 tahun berturut-turut kita telah mendapat 5 bintang, dan pada kandidat akhir kita punya skor adalah 92, yang tertinggi di antara yang tertinggi. Yang klaim ala klaim. Jadi kita harap kita dapat maintain untuk meningkatkan bintang dari portal kita. Ada juga Jabatan Pertanian Negeri yang dapat, tapi mungkin 90, 89 dan sebagainya. Tapi 92 Jabatan Pertanian, dan ada satu jabatan lain. Web dia laman web dia lower sikit lah. Jadi dari segi keseluruhannya kita masih tertinggi. Dan Datuk Ahmad Zakir telah mengambil daripada menteri di jabatan Perdana Menteri, orang yang pertama sekali naik lah. So ini satu penghargaan bagi jabatan juga ya. Jadi saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih di atas segala sumbangan yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan, ke atas segala kejayaan yang telah diperolehi sepanjang tahun 2013, yang telah menjadi kenangan kepada kita. Melihat kepada pencapaian dalam sektor pertanian bagi suku ketiga tahun 2013, sektor pertanian meningkat daripada 0.4% kepada 2.1% ya, pada suku ketiga tahun 2013. Ini dipacu oleh pertanian tanaman, ternakan dan juga perikanan. Jadi pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebih tinggi telah menyokong pertanian yang lain ya, untuk mencatat 8.4% tanaman ya. Dan bagi bagi penyelarasan musim, sumbangan KDNK sektor pertanian tumbuh pada 5.5% pada suku ketiga tahun 2013. Pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi berbanding dengan subsektor lain seperti ternakan dan juga perikanan. Syukur alhamdulillah hasil transformasi yang telah dilakukan, terutamanya di dalam penyampaian perkhidmatan bagi meningkatkan pengeluaran pertanian melalui inovasi, semangat kerja berpasukan, sifat tanggungjawab dan juga komitmen yang tinggi oleh seluruh warga jabatan, dan kejayaan yang nyata ini telah diperolehi ya. Terusnya saya ingin mengimbas kembali prestasi fizikal dan keuangan jabatan pada tahun lepas. Hingga 6 Januari 2014, prestasi pembiayaan bersih bagi projek pembangunan jabatan bagi tahun 2013 adalah sebanyak 79.2%. Banding ini agak rendah, dan sebab utamanya adalah projek pembangunan makmal di Besut tidak dapat diselesaikan. Patutnya siap pada bulan Januari ini, tetapi mungkin akan lewat siap ya, hingga menjangkau ke tahun ini. Dan inilah sebab utamanya, dan ini adalah sebenarnya di luar kawalan kita ya. Sebab perkara itu telah pun ditenderkan, telah pun ada kontraktor yang melaksanakan tugas tersebut. Dan dari segi 3PM sebanyak 68 3PM yang berkeluasan 9,130 hektar telah dibangunkan di bawah projek HIP sehingga November tahun 2013. Pengeluaran sebanyak 60,340 tan telah dihasilkan, dan nilai pengeluaran sebanyak 84.26 juta telah dihasilkan. Sebagai salah satu projek jabatan, penarapan bintang telah dilaksanakan ke atas projek TKPM. Daripada 55 TKPM yang telah dibangunkan, dan tidak termasuk TKPM yang baru dibangunkan ya. Jadi 6 TKPM telah diiktiraf penarapan 5 bintang, iaitu TKPM Hulu Tiram, TKPM Hulu Yam, TKPM Lodging, TKPM PLPP Besut, dan TKPM Arakuda, dan TKPM Batang Merbau. Dalam penilaian star rating tahun 2013 oleh jabatannya, jadi ganjaran yang bersesuaian akan terus diberi kepada mereka yang mencapai 5 bintang pada tahun ini. Saya berharap lebih banyak TKPM akan dapat 5 bintang pada tahun 2014 dan akan meningkatkan pengeluaran tanaman makanan negara ya.
Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, peruntukan di bawah EPP 7 juga telah diberi untuk membangunkan kawasan baru pengeluaran makanan di samping meningkatkan pengeksportan buah-buahan dan sayur-sayuran premium. Ingin saya memaklumkan di sini, sehingga Disember 2013, seluas 980 hektar kawasan baru telah dibuka melalui program TKPM. Jumlah nilai ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran premium telah mencapai sebanyak 464.1 juta, iaitu 116% berbanding dengan sasaran 400 juta sahaja. Bagi projek pembangunan tanah terbiar ataupun AIDA yang telah diberi peruntukan oleh kerajaan bagi tujuan meningkatkan lagi pengeluaran, seluas 162.9 hektar tanah terbiar telah dibangunkan berbanding dengan sasaran 75 hektar dengan jumlah peruntukan 1.5 juta. Kita mensasarkan akan membangunkan 125 hektar tanah terbiar dengan peruntukan sebanyak 2.5 juta pada tahun ini. Jabatan Pertanian akan terus terlibat di bawah projek National Blue Ocean Strategy (NBOS), melibatkan 8 projek setakat ini, iaitu NBOS 2, Community Rehabilitation Program CRP, NBOS 3, Engaging Rural Labour for High Value Added Economy in Activity on Unused Government Land, NBOS 4, Rural Transformation Center, NBOS 5, Expansion of RTC, Mini RTC, Converting JKK into Rural Transformation Agent, National Blue Ocean 6, My Kampung My Future, MBOS 6 juga, Urban Transformation Center, UTC, MBOS 7, Establishing Strategic Linkage between UTC, RTC dan Mini RTC, dan National Blue Ocean 8, Military Community Transformation Center, MCTC. Jadi ada banyak projek-projek National Blue Ocean yang kita terlibat, dan kebanyakannya adalah menyokong aktiviti ini untuk mengoptimumkan ataupun memaksimumkan dari segi tenaga manusia, ya, untuk kita sama-sama membangunkan yang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai langkah memastikan peruntukan yang terhad digunakan sebaik mungkin, jabatan pada tahun 2013 menumpukan pembangunan kawasan pengeluaran pada menaik taraf kawasan sedia ada di samping membuka kawasan pengeluaran baru yang berhampiran untuk meningkatkan potensi hasil projek berkenaan. Kawasan yang direnovasi telah dibangunkan sebagai satu kluster dengan melaksanakan pembinaan teknologi secara pakej selaras dengan pendekatan berasaskan rantaian nilai bagi meningkatkan daya saing dan kemampuan sektor mengikut bisnes model tanaman. Sekarang saya ingin menyentuh sedikit tentang MyGap. Pada 28 Ogos 2013, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, telah melancarkan logo dan buku garis panduan MyGap bagi merasmikan penjenamaan semula skim persijilan sedia ada, iaitu Skim Amalan Ladang Baik Malaysia ataupun SALAM bagi subsektor tanaman, Skim SPLAM bagi aquaculture dan juga SOP bagi ternakan, ya, kepada MyGap. Jadi kalau dulu kita ada 3, sekarang ini semuanya menjadi MyGap. Merupakan salah satu inisiatif di bawah Strategic Initiative Competition Standard and Liberalization SRI CSL. Dan pada tahun 2013 sebanyak 313 ladang telah dianugerahkan sijil MyGap, termasuk 110 sawah dan 23 ladang dianugerahkan persijilan SOM. Jadi pencapaian ini adalah sangat membanggakan kerana telah melebihi 100%. Sasaran kita adalah 150 dan kita telah dapat capai 313. Dan di samping itu 20 ladang mendapat SOM. Di atas kejayaan itu, saya percaya peningkatan terhadap pemilikan sijil berkenaan akan terus meningkat sebagaimana yang disasarkan
pada tahun ini sebanyak 500 ladang. Disebabkan oleh kejayaan, target kita 150, kita telah dapat capai 313. Sasaran baru tahun ini telah ditingkatkan kepada 500 dan insya-Allah kita akan dapat capai juga. Ini adalah, saya rasa ada komitmen baru termasuk ia dari Selangor yang telah 3 tahun betul-betul mendapat sijil yang terbanyak. Kita akan menumpukan kepada sektor padi dan kita juga telah dijanjikan oleh MADA untuk bekerjasama untuk kita mendapatkan sijil MyGap bagi sawah-sawah di kawasan MADA. Dan dengan kerjasama ini saya yakin 500 tu insya-Allah boleh tercapai dan mungkin lebih lagi. Ada Cik Alimi ada? Politik? Ada Alimi. Ya. Boleh ya? Jadi penganjuran program yang melibatkan pelanggan sama ada oleh jabatan atau kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Petani seperti Roadshow Lebah Madu, Hari Peladang, Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2013, Maha Yus 2013, Bulan Agro Pelancongan dan Bulan Horticulture di antara yang saya dapat sebutkan di sini telah secara tidak langsung berjaya meningkatkan imej jabatan di mata stakeholder. Jadi saya menjurus supaya perlu difikirkan program-program yang perlu dilaksanakan pada tahun ini supaya imej jabatan terus ditingkatkan. Saya juga ingin menyentuh tentang adanya bahagian baru iaitu bahagian pertanian bandar. Saya rasa tugas pertanian bandar agak